والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: Ad-din al-haqiqi. Imam Ibn Ajibah berkata, ketahuilah bahawa ad-din yang sebenar ialah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zahir dan batin. Baca. Ketaatan zahir dengan melaksanakan arahan dan menjauhi larangan. Ketaatan batin dengan keredaan terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah diri di bawah kekuasaan pemerintahnya. Ini ta'arif kepada ad-din. Mana kita ada tafaqquh fid din, memahami agama. Jadi persoalannya, apakah agama yang kita selalu sebut? Saya beragama, saya orang yang beragama Islam. Jadi Ibn Ajibah radhiyallahu anhu berkata, ad-din ialah ketaatan. Jadi yang dituntut ke atas kita ialah as-sam'u, mendengar arahan, wa ta'atu, dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ketaatan tu dibahagikan kepada dua, kerana kita dikurniakan dengan zahir, iaitu jasmani, dan kita ada batin. Jadi ketaatan zahir dengan melaksanakan arahan seperti menutup aurat, solat, puasa, zakat, dan menjauhi larangan seperti minum arak, berzina, mencuri, mengumpat manusia dan seumpamanya. Jadi ketaatan zahir inilah yang diistilahkan sebagai syariat, yang kita dah belajar daripada kecil, daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Dan kita pun maklum kewajipan sembahyang. Maknanya semua orang Islam mengetahui yang solat tadi wajib. Jadi itu diistilahkan sebagai ketaatan zahir yang dimaklumi oleh semua orang yang memeluk agama Islam. Jadi untuk kita mendapatkan ketaatan zahir tadi, kita kena pergi belajar. Kita tak tahu akad muamalat yang nak kita buat tadi halal ataupun haram. Jadi kita kena pergi mempelajari daripada ahli syariat, orang yang mahir dalam syariat. Adakah akad ni halal, haram dan seumpamanya. Jadi begitu juga ketaatan batin, dia memerlukan kepada guru. Dan guru ketaatan batin ini diistilahkan sebagai syekhun mursyidun, diistilahkan sebagai syekh tarbiyah ataupun guru-guru tarekat. Jadi untuk kita mendapatkan ketaatan batin, dia memerlukan kepada bimbingan. Cuma persoalannya, guru tadi nak bimbing sampai ke mana? Jadi penulis kata, ketaatan batin dengan keredaan. Jadi pentingnya lafaz redha tadi, yang maksudnya Khalifah kita Tuan Nazri dah baca dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Redha tadi. Maknanya hendaklah kita tadi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita dikurniakan dengan redha. Jadi selagi kita tak duduk di bawah guru-guru mursyid dan kita tak beramal dengan arahan guru mursyid, maka kita susah nak dikurniakan dengan keredaan. Apabila kita tak ada keredaan, maknanya kita tidak mentaati Allah dengan batin. Mana semua yang Allah buat kita petikai. Hujan pun kita petikai, panas pun kita petikai, siang ke, sejuk ke, ekonomi ke, pemerintahan negara ke, semuanya kita petikai sebab tiada keredaan tadi.
Jadi nak diusahakan apabila kita masuk tarekat. Maksudnya belajar syariat ni kita dah lama belajar dah. Maknanya kita dah pergi sekolah, kita dah pergi kuliah masjid surau. Dalam YouTube tu macam-macam kuliah ada, apa nak pun boleh dalam tu. Cuma persoalannya yang batin ni yang tak boleh dapat, melainkan di bawah guru. Cuma apa yang nak dicapai apabila kita masuk dalam tarekat ialah kita kena berzikir sampailah nafsu kita tadi bersih. Apabila nafsu kita tadi bersih, maka kita akan dikurniakan dengan keredaan. Kurang nak marah. Maksud nak marah kepada anak pun kurang, marah kepada jiran pun kurang, isteri kurang marah pada suami, suami tak ada marah pada isteri dan anak-anak seumpamanya. Sebab nafsu tadi dia radiyatan mardiyatan, meredai dan diredai. Jadi itu yang nak dicapai. Jadi penulis dia khususkan, dia kata asas kepada keredaan tadi ialah terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya asas, maksudnya kita kena beriman dengan rukun Islamnya 6. Dan kita kena redha lah dengan ke-6 tadi tu. Beriman dengan qada, redha dengan qada dan qadar, redha dengan Rasulullah SAW, redha dengan kitab Al-Quran, apa yang disuruh dan itu semuanya redha. Dan satu lagi ketaatan batin ialah berserah diri di bawah guru. Tapi cuma sini dia kata lah, berserah diri di bawah kegagahan kekuasaan pemerintahannya. Maknanya terus kita jadi hamba. Maksudnya kalau kita zaman ni ada susah sikit sebab hamba abdi tak ada. Jadi kalau hamba abdi tadi ada, hamba abdi tidak memiliki satu apa pun. Pakaian pun dia tak memiliki, makanan pun tak memiliki, dan dia tak sah memiliki apa segala benda. Itulah hamba abdi yang sebenar. Jadi tanda orang tadi beragama, zahirnya tadi menzahirkan syariat. Itu ramai yang orang boleh buat. Cuma yang kita nak usahakan sekarang ni ialah batin kita tadi beragama. Cuma apakah agama pada batin? Dengan meredai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri. Maknanya menyerah, maksudnya saya tak memiliki apa sekalipun. Semua yang ada di sisi saya, penglihatan, pendengaran, perbuatan, kelebihan, kejayaan, semuanya kita mengakui daripada Allah Subhanahu wa taala. Selagi batin kita tak boleh diserahkan kepada Allah, selagi kita ada mengaku aku hebat, aku yang berusaha, aku yang berjaya, ini dulu aku yang buat, kenapa tak dihargai. Selagi kita ada ingat pada diri sendiri tadi, tu dia panggil belum berserah diri di bawah kegagahan kekuasaan pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Justru siapa yang tidak menyempurnakan ketaatan zahir atau tidak redha dengan ketentuan pada batinnya, maka dia telah terkeluar daripada kesempurnaan adli. Maka dia akan ditempelak dan adakah selain daripada agama Allah Subhanahu wa taala yang kamu kehendaki? Sesungguhnya segala di langit dan di bumi tunduk kepadanya secara sukarela dan terpaksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, siapa yang tidak redha dengan ketetapanku dan tidak sabar dengan ujianku, maka keluarlah daripada bawah langitku dan carilah Tuhan selainku. Tidak redha dalam menanggung qadar Allah Subhanahu wa taala berpunca daripada hati yang sakit dan berpunca daripada kelemahan nur yaqin. Jadi inilah yang kita nak usahakan. Maknanya apabila kita datang, kita tahu kita mempunyai hati yang sakit, hati yang mempunyai penyakit sombong, hati yang mempunyai penyakit riak, hati yang mempunyai penyakit degil, hati yang mempunyai penyakit sukakan pujian, sukakan perhatian manusia. Dan kemuncak penyakit hati ni ialah nak menjadi ketua. Dia mesti nak duduk di atas orang lain, dia tak mahu duduk di bawah. Itulah kemuncak penyakit hati tadi. Dan itu pertama yang menyebabkan seseorang tadi dia tak boleh nak meredai qada dan qadar Allah sebab hatinya sakit, hatinya berpenyakit. Dan satu lagi punca orang tadi tak redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ialah kelemahan nur. Maknanya zikir tak kuat, jadi kita tak dapat melihat dengan mata hati dengan nur tadi bahawa segala yang berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila nur tadi tak nampak, kita hanya nampak zahir. Dia ni kacau aku, dia ni mengganggu. Oh, dia ni lah yang jahat, dia ni baik. Dia ni. Jadi kita hanya nampak zahir ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak ada nur yakin
yang nak memberitahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir alam semesta. Yang kita baca Fatihah, Rabbil Alamin, mana Allah mentadbir alam semesta. Apa saja yang berlaku pada diri kita, baik ataupun jahat, di bawah pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nur yakin tadi yang akan memberitahu kepada kita segala perbuatan terzahir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, segala sifat, segala perangai, segala tabiat, semuanya berlaku di bawah keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penulis bagi tahu puncanya ialah hati yang sakit, dan keduanya ialah tiada nur berzikir tadi. Jadi sekiranya kita ada nur, kita berzikir, kita melihat yang dibukakan hijab, kita dapat merasai bahawa rukun yang ke-6 tadi tu bukan beriman dengan yang baik saja daripada Allah. Kita kena beriman kedua-duanya. Wa antu'mina bil qadari, kamu kena beriman dengan takdir Allah tadi, khairihi wa syarrihi, baik dan jahat, kesemuanya di dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma masalahnya bila takdir tu baik, kita gembira, kita sihat bertahun-tahun, kita gembira. Tapi bila takdir tadi sakit, kita marah pula. Kenapa sakit? Kenapa? Apa salah aku? Yang masa kita sihat tadi, kita tak tanya pula kenapa sihat, kan? Ataupun apabila kita ada harta benda yang banyak, masa tu kita suka je, gembira je dengan Allah Ta'ala. Cuma bila kalau Allah Ta'ala susahkan kita, kenapa pula masa tu kita nak marah? Kerana kedua-dua tu sama. Dua-dua tu di bawah qada dan qadar yang pasti berlaku. Cuma kita tadi melihat, dan kalau kita tak ada sifat redha tadi, kita akan melihat dengan tertekan. Kita akan melihat qada dan qadar tu dia mesti berlaku. Cuma kita ni bersedia ke tidak? Kalau kita tak bersedia, kita akan stres, kita akan tertekan, kita akan susah dalam kehidupan tadi. Tapi kalau kita bersedia, semua yang ditakdirkan pasti berlaku. Cuma tuntutan ke atas kita ialah meredai. Sila. Setiap orang yang enggan bersahabat dengan tabib untuk mengobati hatinya, maka dia sangat dicela. Wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala ialah hujah Allah Subhanahu Wa Taala ke atas ulama. Ulama ialah hujah Allah Subhanahu Wa Taala ke atas orang awam. Siapa yang zahirnya cacat akan dicemuh kerana tidak berguru dengan ulama. Siapa yang tidak sempurna batinnya, nescaya akan dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak berguru dengan awliya arifin. Okay, jadi penulis dia dah bagi tahu bahawa kita dituntut untuk beragama, dan kita dituntut untuk beragama zahir dan batin. Jadi untuk beragama secara zahir, kita dituntutlah belajar dengan ulama. Itu kita dah maklum tadi lah. Jadi penulis sekarang ni nak bagi tahu, ada manusia yang enggan bersahabat dengan tabib. Maksudnya dia sakit, kan, zahirnya sakit, batinnya pun sakit, tapi dia tak nak pergi berubat, maka dia tadi sangat dicela. Itulah manusia-manusia yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya hari ni kalau kita tengok orang sakit, lepas tu dia tak nak pergi berubat, ataupun dia membiarkan dirinya sakit, maka kita akan kata orang ni merosakkan diri sendiri, orang ni membinasakan dirinya sendiri, tidak, dia malas dalam menjaga dirinya. Tapi sekarang ni kalau orang yang begitu ramai sekali tak mempedulikan hatinya, kan, hatinya mempunyai bau yang amat busuk, hatinya berulat dan sebagainya, hatinya tadi penuh dengan penyakit, najis seumpamanya, itu tak ada siapa pula yang risau, dan tak ada siapa pula yang nak mempertikai, kan. Jadi penulis kata jangan sekali-kali kita enggan untuk merawat diri sendiri. Cuma dia kata siapakah yang nak mengubat tadi tu? Dia ada dua golongan manusia lah. Maksudnya pertama sekali ialah golongan yang disahkan sebagai ulama zahir. Maka dia kata siapa yang zahirnya cacat akan dicemuh kerana tidak berguru dengan ulama. Mana dia tak tahu macam mana nak semayang, tak tahu macam mana nak tutup aurat, tak tahu macam mana nak membaca Al-Quran, macam mana nak membetulkan Fatihah, macam mana nak membaca doa kunut, macam mana nak membaca tasyahud. Jadi tak nak belajar, maka dia akan dicemuh juga kerana tak pergi belajar dengan ulama-ulama yang zahir. Dan siapa yang tidak sempurna batin dia, dia akan dicela oleh Allah kerana tidak pergi mencari berguru dengan awliya arifin, maksudnya wali kekasih-kekasih Allah, guru-guru mursyid sepanjang zaman. Jadi yang penulis nak bagi tahu, setiap zahir dan batin Allah Ta'ala dah ciptakan guru. Maksudnya untuk zahir kita perlu belajar 5 tahun. Kita pergilah belajar 5 tahun untuk membetulkan zahir kita, untuk ilmu yang kita perlu untuk hidup dan seumpamanya.
Lepas tu kita perlu kepada 10 tahun pula untuk membersihkan batin kita, untuk merawat batin kita. Maka kita kena gunakanlah 10 tahun tadi untuk merawat batin kita, sebagaimana kita ada 5 tahun untuk mempelajari ilmu yang zahir tadi. Jadi penulis dia bagi tahu di sini, wali-wali Allah ialah hujjah Allah Subhanahu wa taala ke atas ulama. Maknanya semua ulama, tak kira ilmu dia setinggi mana sekalipun, mereka tadi mesti duduk di bawah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia mesti berguru dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata ulama ialah hujjah Allah taala ke atas orang awam. Maksudnya bila ulama tadi dah bertarekat, bila ulama tadi dia dah membersihkan batinnya, barulah ulama tadi boleh membersihkan batin orang awam. Sebab sekarang ni contohnya kita kata ulama yang awliya yang arifin tadi, dia ada seorang di satu-satu kawasan. Jadi dia mesti ada ulama ataupun ahli ilmu yang duduk di bawah dia untuk pergi berdakwah secara langsung kepada manusia, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia tadi masuk ke dalam tarekat. Jadi sebab itulah di akhirat orang awam dia tak ada alasan, oh saya tak tahulah tarekat ni. Jadi Allah akan tanya balik, macam mana kamu boleh tak tahu? Itu ulama dah bagi tahu. Kan itu penceramah dah bagi tahu di surau di masjid. Jadi kenapa kamu tak ikut mereka? Mereka sepatutnya membimbing kamu, bawa kepada guru-guru mursyid, bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama pula, kalau di akhirat dia kata, wahai Allah Taala, kenapa pula aku dibubur dalam neraka? Maka Allah kata, kerana kamu mempunyai sifat sombong, kamu mempunyai sifat riak, ujub dalam diri kamu. Dan kenapa kamu tak pergi berguru dengan wali-wali Allah yang aku dah ciptakan? Aku dah zahirkan wali-wali Allah, kamu sepatutnya pergi berguru dengan mereka supaya kamu jadi ulama yang beramal. Itu yang penulis kata tadi, wali Allah ialah hujah ke atas ulama. Maksudnya ulama tadi kalau di akhirat dia tak ada alasan nak bagi tahu aku tadi tak bagus ke, saya tak nak berujuk dengan siapa, macam mana saya nak baiki, dia tak ada. Allah Taala dah ciptakan wali-wali Allah yang semua ulama pun mesti duduk di bawah mereka, sebagaimana kita baca Imam Syafi'i duduk bersama ahli tasawuf, Imam Ahmad bin Hanbal duduk bersama ahli tasawuf. Dan orang awam tak ada alasan nak kata saya tak tahu, ini saya tak pernah dengar, kenapa tak ada orang bagi tahu kat saya? Sebab ada ustaz-ustaz yang bercakap. Cuma itu yang kita nak bagi tahu tadi. Ustaz tadi tu dia mestilah, penceramah tadi dia mesti orang yang duduk di bawah tarekat. Baru dia tadi sebenarnya mengajak manusia kepada Allah. Sekiranya dia tidak duduk di bawah tarekat, tak tahu dia nak ajak ke mana. Nak ajak kepada politik ke, nak ajak kepada pengikut sendiri ke, nak ajak kepada apa pun, dia akan pergi kepada yang selain daripada Allah, sekiranya mereka tadi tidak duduk di bawah sirat mustaqim. Dan itulah nasihat daripada Imam Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu. Dia nak memberitahu kepada kita makna ad-din tadi, agama. Sebab kita bincang bahawa ni ialah tafaqquh fid din. Jadi sekarang ni kita dah tahulah agama yang dituntut daripada kita terbagi kepada dua, tuntutan zahir dan tuntutan batin. Jadi moga-moga kita dapat menyempurnakan kedua-dua tersebut. Tuntutan zahir tadi ialah mengamalkan amal ma'ruf dan nahi, perkara seperti larangan dan mengamalkan arahan dan meninggalkan larangan. Itu kita maklum lah. Dan yang batin tadi senang je, ialah keredaan. Din pada batin ialah keredaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keredaan tersebut nur yakin dan merawat, membersihkan hati kita daripada segala penyakit dan segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ahdina siratal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.